Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengerusi kepada Masjid Ar-Rahman ini, Saudara Rizal, yang bertanggungjawab dengan izin Allah mendatangkan saya ke masjid yang indah ini. Beberapa kali beliau menghubungi saya sejak tahun lalu, tapi oleh kerana beberapa harangan dan rintangan tidak dapat menunaikannya. Hanya mulai daripada hari Jumaat kemarin hingga hari Ahad besok pagi, saya dapat bertandang datang ke Pulai, dan tadi pergi ke Nyalas, semalam pergi ke di mana itu, Bukit Tembakau, ya, dan berbagai-bagai tempat yang lagi dalam jarak masa yang pendek ini. Saudara-saudara, kepada jawatan kuasanya yang saya tengok, semuanya jawatan kuasa dalam pimpinan Saudara Rizal. Ceritanya ialah bagaimana caranya kita nak gunakan Masjid Rumah Allah ini untuk kita gabung tenaga umat bagi mendukung memajukan Islam dalam kehidupan harian kita setiap hari, paling tidaknya di Jasin ini. Dan kepada Tuan Imam, alhamdulillah, ya, kepada Tuan Imam, pada Tuan Imam Husni, saya tadi dia jumpa saya sekejap, saya katakan Masya Allah, indahnya bacaannya, sedapnya suaranya, merdunya menyebut ayat-ayat daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Tengok pula masjid ini, tuan-tuan dan puan, Masya Allah indahnya, ya. Dari luar indah, daripada dalam indah. Saya tengok keliling, dia bawa saya pusing keliling. Dia punya landscape dikatakan edible landscapes. Pokok jambunya, pokok jambu berbagai-bagaiannya, pokok kelapanya sudah mula berbuah dah. Keliling masjid ini. Dan yang cantiknya, pertama kali dalam sejarah saya tengok satu dunia ini, I love masjid terpampang di hadapan di sana. Saudara-saudara, saya lihat masjid ini dari segi presentationnya, fresh ideas didatangkan daripada teman-teman untuk mempresentkan Islam melalui rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sudah tentu kita memerlukan kreativiti, kita memerlukan pemikiran, kita memerlukan fikir. Dan inilah yang ada kepada Saudara Rizal dan teman-teman seangkatan untuk membawa masjid ini untuk dipersembahkan menjadi alat supaya Allah sayang kita, Allah kasih kita, Allah cinta kita.
berpusat bermula daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Saudara, tadi Saudara Rizal menyebutkan kita nak cerita tentang keluarga. Alhamdulillah, saya dah tulis 44 buah buku, 30 daripadanya mengenai keluarga. Buku yang terakhir saya agaknya dah tinggal beberapa jilid, beberapa volume saja. Beberapa naskah saja tinggal. Mungkin di luar sana boleh tengok nanti ya. Sebuah buku tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya cuba dalam buku itu menggamit minat umat Islam supaya mereka mula menanam minat untuk melihat, untuk membaca, untuk memahami, menghayati apa arti husnul khatimah. Sebab hampir setiap hari contohnya kita berdoa, antara doa yang dibaca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa ya Allah, matikan aku dengan mati yang baik, jangan kau matikan aku dengan mati yang buruk. Mati yang baik, ulama sependapat antaranya ialah tatkala malaikat maut mencabut nyawa kita nanti di hujungnya, the last breath of you and me, hujungnya kita akan dibenarkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati anak Adam, kata-kata yang terakhir keluar daripada mulutnya La ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Saudara, itulah yang saya tulis, tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang kedua yang ada kaitan juga pada malam ini kita nak cerita ni, tajuk buku itu Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya dah tengok tuan-tuan selama 40 tahun bersyarah. Saya dah bersyarah ni 40 tahun. Membawa saya ke Kelantan, ke Terengganu, ke Perlis, ke Sabah, ke Sarawak, ke Jakarta, ke Medan. Bawa saya ke Brunei Darussalam. Bawa saya ke Golok, bawa saya ke Naratiwat. Bawa saya ke Perth, bawa saya ke Melbourne, Australia. Bawa saya ke London, United Kingdom. Bawa saya ke Pennsylvania di Amerika Syarikat untuk saya memberikan kuliah syarahan mengenai apa yang kita nak syarahkan keluarga pada malam ini. Saudara, kenapa agaknya Saudara Rizal memilih keluarga ni? Sebab saudara, kita tengok di luar, alhamdulillah, di Malaysia ini turun kapal terbang, tengoknya Masya Allah, bangunannya besar, kapal terbang banyak, orang turun banyak, turun ambil kita punya luggage, kita punya baggage, kita punya luggage, tuan-tuan tengok taksinya banyak, naik taksi tengok airportnya, tinggalkan airport, tengok highwaynya hebat, jam di sana, jam di sini, menunjukkan saudara satu indication bahawa Malaysia betul-betul negara yang membangun, sedang membangun dan menuju kepada negeri yang membangun, yang sangat membangun. Tapi saudara-saudara, bila kita balik sampai ke rumah, di mana-mana rumah orang Islam, saudara, kita nampak rumah-rumah orang Islam, minta maaf, layu beku. Layu beku. Ada isteri telefon saya mengatakan, tuan-tuan dan puan, sekarang isteri itu berumur 69 tahun, suaminya berumur 76 tahun. Apa dia kata? Dalam sebulan tak sampai 15 perkataan suami bercakap dengan saya. Bayang tuan-tuan. Sebulan 15 perkataan. Layu beku. Anak-anak tak tegur mak, tak tegur ayah. Duduk sebumbung. Kan layu, kan beku. Anak laki-laki buat hal dia, anak perempuan buat hal dia. Kan layu, kan beku.
Makan bersama-sama, tak bunyi perkataan. Masing-masing dengan handphone masing-masing. Lupa nak sendukkan nasi ke pinggan mak. Lupa nak sendukkan nasi ke pinggan ayah. Inilah yang berlaku. Itu tuan-tuan dapat kalau saya tengok rumah yang biasa, cerita keadaan biasa. Tetapi kalau saya cerita satu lagi bab, kebekuan dari segi kerohanian, kebekuan dari segi spirituality, langsung beku. Anak yang tak sembahyang begitu ramai. Sebelum saya datang kemari, seorang keluarga, ahli keluarga melaporkan kepada kita, anaknya dah mula sedar untuk balik kepada Islam. Tapi apa dia kata? Mak dan ayah sudah berumur 57 tahun, mak berumur 54 tahun. Tak sembahyang, tak berpuasa, tak pernah sembahyang, tak pernah berpuasa. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Berapa orang tuan-tuan? Saya sudah melawat, sudah pergi kebanyakan negeri, kebanyakan tempat. Termasuk di Putrajaya. Tak pernah melihat kuliah maghrib seramai ini, tak pernah. Tak pernah tuan-tuan, mata ini 40 tahun ni. Kecuali dalam program-program ini, ada program khas malam ini. Kalau setakat program biasa, mungkin masjid ini, masjid yang lain-lainnya, yang turun ke masjid antara 1-2%. 1-2%. Kalau penduduk di kawasan itu ada 3,000 orang, tak ada 30 orang kalau ambil 1%. Tak ada. Tak ada. Di mana kita? Masjid cantik, surau cantik. Tuan-tuan nak cari masjid mana secantik ini tuan-tuan? Kapet tebal, kipas setiap tiang ada kipas, aircon terasa, giant fan. Mana nak cari macam ini? Di luarnya, di dalamnya, kebersihannya, atur caranya, susun aturnya. Tapi ini tidak menarik minat. Tak menarik minat sebahagian daripada jiran-jiran masjid. Zaman Nabi Muhammad SAW, jiran masjid dikira 40 rumah di utara, 40 rumah di selatan, 40 rumah di timur, 40 rumah di barat. Itu zaman Nabi. Tapi zaman sekarang ni, dengan kita punya sistem, sound system kita yang boleh didengar dalam 2 kilometer, saudara, jaringan manusia yang sepatut datang ke masjid lebih luas daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi di mana suami kita? Di mana anak laki-laki kita? Mujurlah ada anak mahat tahfiz dekat sini ni. Kalau tidak, di mana anak laki-laki kita? Di mana anak perempuan kita? Di mana anak dara kita? Di mana anak teruna kita? Kalau malam ini mereka tidak hadir, minggu lepas mereka tidak hadir. Kalau mereka minggu lepas tidak hadir, bulan lepas mereka tidak hadir, bulan lepas tidak hadir, tahun lepas mereka tidak hadir, dan tidak akan hadir. Inilah yang berlaku. Adilkah kita kepada diri kita? I am asking a question. Are we doing justice to our own self? Adilkah kita pada diri kita? Bila kita tidak menyaut seruan tuan-tuan, saya dengar, saya duduk dekat tak berapa jauh daripada sini tuan-tuan. Pagi-pagi tadi, pukul 5 tepat tarhim. Pukul 5 tepat tarhim. Mana ada masjid di Malaysia ni pukul 5 tarhim? Masjid ini aja ni. Pukul 5 dah tarhim. Tak ada di Malaysia. Yang ada di Kampung Pulai ni. Pukul 5 dah kejutkan orang tuan-tuan. Kejutkan orang. Mari, mari, mari. Dengar kebesaran Allah. Sebut satu persatu tuan-tuan sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Osman ibn Affan, Ali karamallahu wajhah. Mengingatkan mereka perjuangan para sahabat. Untuk mereka pun datang mengisi perjuangan itu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mana mereka?
Mana suami puan-puan? Mana anak laki puan-puan? Mana anak laki-laki kita? Mana isteri kita? Mana anak kita? Akhirnya inilah universiti rakyat. I must tell you, this is universiti rakyat. Inilah universiti iman. Tak ada di Malaysia universiti iman. Universiti iman ialah Masjid Ar-Rahman, Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulau. Inilah universiti iman. Tuan-tuan bagi tahu saya di mana ada lagi universiti iman? Universiti mana sekarang ni tuan-tuan? Sekarang ni sedang memberi ceramah seperti ini. Tuan-tuan bagi tahu saya. Yang ada ialah surau masjid. Itu universitinya, itu college-nya. Tak ada. Masjid ini tak bagi ceramah mengenai biologi, tak ada. Masjid ini tak bagi ceramah mengenai chemistry, kimia, tak ada. Masjid ini tak bagi ceramah mengenai biophysics, tak ada. Masjid ini tak bagi ceramah mengenai electrical engineering, tak ada. Masjid ini tak bagi ceramah mengenai international relation, tak ada. Masjid ini bagi ceramah mengenai hubungan kita dengan Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak sebutkan lagi. Di mana-mana saya pergi tuan-tuan, di mana-mana saya pergi. Tapi pagi tadi tuan-tuan, kuliah subuh saya sebut banyak kali dah. Antara yang paling ramai yang hadir kuliah subuh pagi tadi. Kuliah subuh tuan-tuan ya. Wanita saja dekat 50 orang pagi tadi. Alhamdulillah. Artinya kalau ada kesungguhan boleh berlaku. Macam mana kehadiran yang melampah pada malam ini? Di atas dan di bawah. Sebab ada kesungguhan pimpinan daripada Rizal dan teman-teman. Ada masjid, ada kepimpinan, tapi pemimpinnya mati. Jiwanya mati, fikirnya mati, fikrahnya mati. Ada masjid yang tak berapa hebat, tapi pimpinannya hebat. Masjid itu hidup. Apalagi masjid yang sedia hebat, pimpinannya hebat, jawatan kuasanya hebat. Maka tuan-tuan tengoklah apa yang berlaku. Ini dia. Balik tadi tuan-tuan puan ya, saya nak mengatakan tentang keluarga ni. Selagi keluarga, ibu dan ayah dan anak-anak menyepikan diri daripada masjid, daripada surau, selagilah itu kita meraba-raba di siang hari. Sebab roh masjid tak masuk ke rumah. Suasana masjid tak ada di rumah. Suasana ilmu di masjid tak ada di rumah. Suasana iman di masjid tak ada di rumah. Suasana malaikat di masjid tak ada di rumah. Suasana fardu ain di masjid tak ada di rumah. Suasana akidah, pembincangan akidah di masjid tak ada di rumah. Suasana perbincangan syariat di masjid tak ada di rumah. Suasana perbincangan akhlak di masjid tidak ada di rumah. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, masjid nak keluarga hilang kelesuan, nak keluarga hilang kebekuan, jalin terus setiap ahli keluarga itu dijalin dengan masjid. Dalam konteks kita berbincang ini, Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai ini. Ini dia. Itu yang pertama. Wajibkan diri tuan-tuan, wajibkan diri puan-puan, tuan-tuan terutamanya dan anak laki-laki seluruhnya. Jadikan mereka pemakmur-pemakmur kepada masjid. Jadikan mereka orang-orang yang menghidupkan masjid. Jadikan mereka ahli-ahli qaryah yang kaki mereka ringan untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara,
Tak ada dalam dunia ni, tak ada dalam dunia barat, dunia Kristian tak ada. Dunia Hindu tak ada. Dunia Buddha tak ada. Dunia Taoism tak ada. Dunia apa juga agama-agama besar dalam dunia tak ada. Pagi-pagi pukul 5.50, 10 minit pukul 6, sebelum pukul 6, terdengar daripada corong sabung menyabung dalam konteks kita di Pulai ini, konteks kita ni di Merlimau ini, konteks kita di Jasin ini, konteks kita di Nyalas ini. Apa dia sabung menyabung? 10 minit sebelum pukul 6, sabung menyabung, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tak ada didengar yang lain, tuan-tuan. Sabung menyabung. Satu hari saya ada program di Johor Bahru, tuan-tuan dan puan. Saya duduk di hotel tengah-tengah Johor Bahru. Pagi kita bangun, tuan-tuan, sikit bertahajud sikit. Sampai waktu subuh, sana azan, sini azan, sana azan, sini azan, sana azan, sini azan. Masya Allah. Tapi saya pergi bersubuh, dipanggil beberapa surau dan masjid. Tak ada orang, tuan-tuan. Tak ada orang. Ada surau saya pergi 6 orang. Ada masjid saya pergi 8 orang. Bayang, tuan-tuan. Macam mana kita? Macam mana Allah nak tolong kita, kita tak tolong Allah. Macam mana Allah nak tolong rumah kita, kita tak tolong rumah Allah. Macam mana Allah nak bangunkan rumah kita, kita tak bangunkan rumah Allah. Macam mana kita nak makmurkan rumah kita, kita tidak makmurkan rumah Allah. Jadi 10 minit sebelum pukul 6, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai besok dengan qiyamul lail kita pukul 3.30 pagi ini. Qiyamul lail pagi ini, tuan-tuan, jangan miss, jangan miss. Joinlah, datanglah. 3.30 pagi. Kita akan mula tepat pukul 3.45. 3.30 kita zikir-zikir sikit, saya akan menerangkan apa kita nak buat. Pertama, kita buat sembahyang sunat tasbih. Kedua, kita buat sembahyang sunat taubat. Ketiga, kita buat sembahyang sunat witir. Diselangi dengan zikir-zikir, namanya zikir munajat. Dan saya akan bermunajat di hadapan Allah sekitar dalam 15 ke 20 minit, yang akan saya sentuh hubungan kita dengan Allah. Saya sentuh soal kesuamian, keisterian, soal anak-anak. Saya sentuh soal akidah ahli keluarga. Saya sentuh soal syariat ahli keluarga. Saya sentuh soal-soal adab akhlak ahli keluarga. Saya sentuh keluarga yang disayang, yang dicinta, yang dikasih. Saya sentuh keluarga-keluarga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah, tuan-tuan. Datang. Saya yakin sesuatu akan terukir di pintu hati, tuan-tuan. Bila tuan-tuan hadir besok 3.45 tepat, besok kita akan mula dengan sembahyang sunat tasbih. Antara-antaranya kita akan zikir, nak bangunkan semangat kita, semangat, tuan-tuan dan puan, semangat hakiki, semangat yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, semangat yang berkaitan dengan hubungan kita sama manusia atas nama Allah, hablum minannas. Sebab itu kita harap sangat. Saya tak itu sekarang pada saudara, tapi saya, kalau saya mengesyorkan macam Rizal tadi mengesyorkan, datanglah besok, bawa anak-anak, bawa anak teruna, bawa anak dara kita, bawa yang kecil-kecil, tak payah bawa. Kita mengembara besok di satu alam, ya, alam spirituality. Kita mengembara satu alam kerohanian. Kita mengembara satu alam keimanan. Kita akan mengembara besok satu alam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita menggambarkan satu alam, alam ihsan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang kedua saudara yang ingin saya sebutkan, ya, hubungan kita dengan masjid ini. Saudara, Allah sediakan, tuan-tuan, ya, saya tak tahulah berapa banyak gunung-gunung pahala yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Saudara datang ke masjid, bertolak daripada rumah datang ke masjid ini atas nama untuk mencari ilmu dan beramal di masjid, mati di tengah jalan, kematian saudara direkodkan sebagai mati syahid. Tak nak ke tuan-tuan? Tuan-tuan datang dengan motosikal, datang dengan kereta, setiap roda yang berpusing, setiap abuk yang melekat akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk kita menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi saksi. Semuanya akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kira berapa juta, berapa trilion abuk-abuk itu. Tapi anak kita tak datang. Suami kita tak datang. Menantu kita tak datang. Saudara-saudara, pagi-pagi 10 minit sebelum pukul 6, keluarga kita, keluarga, institusi keluarga, dalamnya ada suami, dalamnya ada isteri, dalamnya ada anak, dalamnya ada bapa, dalamnya ada mak, dalamnya ada anak, mendengar alunan daripada pembesar suara seperti pembesar suara yang hebat masjid ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tuh, 10 minit sebelum pukul 6. Mana ada dalam agama lain? Tuan-tuan pergi New York tak dengar ini. Tuan-tuan pergi Los Angeles tak dengar ini. Tuan-tuan pergi Paris tak dengar ini. Tapi kita yang ada di kampung Pulai dengar. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dilaungkan melalui corong, melalui pembesar suara sebesar-besarnya laungan itu. Tapi kita tak sambut. Yang tidur terus tidur, yang tarik selimut terus tarik selimut. Saudara-saudara, yang sedihnya yang tarik selimut itu ketua keluarga tarik selimut. Ketua keluarga dah berumur 69 tahun tarik selimut. Macam mana saudara? Tak mati ke kita ni? Tak sakit ke kita ni? Tak nazak ke kita ni? Tak berada dalam sakratul maut ke kita ni? Menongkat langit ke kita ni? Dan kita dengar juga 10 minit sebelum pukul 6. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan bagi tahu saya, agama mana yang mengingatkan Nabi Muhammad? Tuan-tuan bagi tahu saya, rumah mana yang mengingatkan Nabi Muhammad? Tuan-tuan bagi tahu saya, kelab mana yang mengingatkan Nabi Muhammad? Tuan-tuan bagi tahu saya, tuan-tuan, bangunan-bangunan hebat yang mana yang mengingatkan kita tentang Nabi Muhammad? Ini bangunannya, ini. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Ya haula wala quwwata illa billah. Saudara yang saya muliakan sekalian, bila disebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah, artinya 10 minit sebelum pukul 6, Nabi Muhammad, Nabi manusianya berada dalam kepala kita, perjuangannya berada dalam kepala kita, impiannya berada dalam kepala kita, fikirnya berada dalam kepala kita, jihadnya berada dalam kepala kita. Tapi kalau kita tak datang, kita tidur, nak cerita apa tentang Nabi Muhammad? Sepuluh minit sebelum pukul 6, hayya 'alas salat. Marilah kepada salat, marilah kepada salat, marilah kepada salat, marilah kepada salat.
Saudara, dalam kajian yang pernah dibuat, tuan-tuan, tak ada 10% orang sembahyang subuh benar-benar sembahyang subuh. Tak ada. Tak ada. Subuh gajah ramai, tak bersubuh langsung ramai. Kan disebut, tuan-tuan, sembahyang subuh berjemaah di mana jemaah diadakan, dan sembahyang subuh catatan pahala untuk saudara seolah-olah saudara sudah bersembahyang sepanjang-panjang malam. Masya Allah. Saudara datang ke masjid ini, ke masjid ini, Jami' Ar-Rahman, subuh berjamaah, dicatat oleh malaikat dengan catatan saudara sudah bersembahyang sepanjang-panjang malam. Sembahyang Isya berjamaah, catatan kepada saudara, saudara sudah sembahyang setengah daripada malam. Allah. Tak perlukah nanti ayah menunjukkan contoh, menyambut seruan azan dan datang ke masjid Jami' Ar-Rahman? Tak perlukan abang long menunjukkan contoh, tak perlukan abang ngah menunjukkan contoh, tak perlukan menantu long, abang long menantu menunjukkan contoh. Hayya 'alas salah. Marilah kepada salat, marilah kepada salat, mari kepada salat. Saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, memang kita perlu bagi tahu. Tak boleh puan-puan, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh. Tak boleh sembahyang di rumah. Kalau tuan-tuan mazhab Hanafi, sembahyang di rumah bila azan diazankan tak datang ke masjid, ke surau, sembahyang di rumah itu mazhab Hanafi kata tidak sah sembahyang di rumah. Mazhab Hanafi. Saudara, berapa ramai yang tak sembahyang, tuan-tuan? Padahal hadis menyebutkan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Hadis yang sama lebih kurang, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya namanya insan. Janji itu diikat dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Berapa ratus kali kafir anak-anak kita? Berapa ratus kali, ribu kali kafir menantu-menantu kita? Saya datang daripada Kuala Lumpur bukan nak kafir mengkafir, tak ada, tapi membacakan hadis saja. Saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu tuan-tuan, ahli keluarga selagi tak sembahyang, isteri sembahyang, suami tak sembahyang, pasti keluarga itu tidak akan mengecap nikmat keluarga dalam hidup mereka sampai mati. Suami sembahyang, isteri tak sembahyang, keluarga itu tidak akan dapat nikmat kekeluargaan sampai mati. Mak bapak sembahyang, anak tidak sembahyang, keluarga itu tidak akan dapat nikmat kekeluargaan sampai mereka mati. Masya Allah, tuan-tuan, ya, tengok ya masjid ni, duduk-duduk aja, bekal dah sampai. Masya Allah, dahsyat je, tuan-tuan. Nak rai, nak jemput, nak hormat, nak minta tuan-tuan perempuan selesa. Tapi begitulah layanannya. Tak terdetik sebahagian daripada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saudara Rizal nak buat apa lagi, dia pun dah tak tahu agaknya.
10 minit sebelum pukul 6, satu lagi seruan. Hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan hakiki. Tak ada keluarga yang tak mau berjaya. Berjaya hakiki. Arti berjaya hakiki ialah dunia berjaya, akhirat berjaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, berjayakan aku di dunia, berjayakan aku di akhirat, jauhkan kami daripada bakaran api neraka. Hayya 'alal falah. Saudara, saya tak tahulah suami perempuan pernah menerangkan kepada perempuan apa arti hayya 'alas salah, apa arti hayya 'alal falah daripada seruan 10 minit sebelum pukul 6 itu. Kalau tidak, kalau ayah tidak menerangkan, mak tidak menerangkan, abang long tidak menerangkan, bangah tidak menerangkan apa dia artinya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka berlalulah bunyi seruan yang begitu hebat. Berlalu begitu sajalah tuan-tuan, tanpa kita ketahui apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya, apa sebenarnya yang nak disampaikan, apa yang nak disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu tuan-tuan disebutkan, dilaungkan oleh Bilal ibn Rabah dan seorang lagi muazzin Nabi Muhammad namanya Abdullah ibn Maktum. Hayya 'alal falah. Lepas tu tuan-tuan diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Tuan Pengurusi, kita sambung sikit lagi. Boleh kita sambung sikit lagi? Puan-puan, boleh kita sambung sikit lagi? Berikutan daripada kita sikap acuh tak acuh kepada rumah Allah ini, maka saudara-saudara, rumah kita ditimpa masalah demi masalah, masalah demi masalah, masalah demi masalah. Saya nak bagi masalah itu kepada 3. Satu, masalah kerana kejahilan. Mungkin saudara-saudara, anak kita masuk universiti, ada yang engineer, ada yang arkitek, ada yang lawyer, dan gaji mereka pun agak besar jika dibandingkan mereka yang tidak masuk universiti. Bagus, saudara sudah menyediakan rumah yang agak selesa, 5 bilik rumah, 5 bilik aircon. Supalah rumah saya pun, anak saya nikmati aircon. Makanannya alhamdulillah yang terbaik. Kita tidak beli makanan sayur-sayur yang dah dibuang tu, tidak. Kita pergi kepada grocer village untuk mendapatkan sayur-sayur yang terbaik untuk anak kita. Tadi kita pergi makan, tuan-tuan, pergi makan tadi nun di kota Melaka, kita pergi makan tadi. Alhamdulillah, asam pedas bagus, seluruhnya bagus. Tetapi kalau agama tak ada dalam rumah itu, saya pergi balik perkataan asal tadi. Apa dia? Layu, beku, tidak bernyawa. Saudara, bila tidak ada ilmu agama, macam mana tuan-tuan? Macam mana nak salat tak ada ilmu agama? Tuan-tuan balik ini tanya kepada anak-anak kita, berapa rukun salat? Tanya anak kita, berapa rukun salat? Sebut yang pertama sampai yang terakhir. Itu saja. Buka buku-buku ya, tuan-tuan, buka buku fiqh.
hal mengenai salat, itulah perbincangan awal. Rukun salat, tanya pada anak. Lepas tu tanya husband kita. Saya yakin 90% tak boleh jawab. Saudara dah semayang, berapa tahun dah semayang. Cuba bagikan kepada kita apa pengertian umum, bukan pengertian khusus, pengertian umum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa dia artinya? Saudara dah semayang 40-50 tahun. Macam mana saudara? An-Nas ni surah yang 114, surah yang terakhir. 114 surah yang terakhir. Apa dia? Cuba. Kalau boleh saya panggil, tapi saya tidak panggil. Datang ke depan ini. Bagi saya dalam 3 minit terangkan apa dia inti qul a'udzu birabbin nas. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kita menghadap Allah? Macam mana? Itu baru ilmu tentang sembahyang. Banyak lagi ilmu tentang bab taharah. Anak kita mandi wajib pun tak tahu tuan-tuan. Sebagian minta maaf, mungkin tidak dipulai, tapi saya telah bertemu dengan anak ni ribuan. Keseluruhan yang hadir program saya 1.2 juta. Tapi tuan-tuan, ada yang tidak pernah mandi wajib. Dah umur 17 tahun tak pernah mandi wajib. Orang Melayu, orang Islam. Bapa tak kisah, mak tak kisah. Bapa tak pernah sebut pun mandi wajib. Mak tak pernah ajak pun mandi wajib. Macam mana? Balik kepada Al-Quran. Berapa ramai yang tak boleh baca Quran? Tadi pagi saya sebutkan tentang masa kuliah subuh. Ada sahabat saya, seorang ustazah kelulusan daripada Azhar University, menjurus dalam bidang Al-Quran. Buka satu akademi Quran di Kelang. Akademi Al-Quran di Kelang. Akademi itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa. Dia dah buka dekat-dekat 6 tahun dah tuan-tuan dan puan. Dia kata yang datang umur 60, 70, 80, ada setengahnya buka Quran tak boleh baca langsung. Umur 70 tahun. Macam mana nak bertemu dengan Allah? Macam mana nak mati dalam Islam? Macam mana nak mati dalam iman? Berapa orang daripada saudara sini telah berjumpa, telah tasbih. Minta tadi Ustaz Husni tadi, imam kita tadi, first class bacaannya tuan-tuan. Saya puji depan-depan dia tadi. Berapa orang yang duduk di satu sudut dengan dia, ambil masa dia dalam 5 minit, tasbih, semak bacaan Fatihah kita. Berapa orang yang buat? Saudara untung tuan-tuan, ada berapa imam kat sini? 5 imam. 3. Masuk imam rawatib semua 3 imam. Tapi Imam Husni yang saya dengar tadi first class lah tuan-tuan. Hafaz Al-Quran, belajar di Mesir. Tapi berapa orang? Saya tak tanya Ustaz tadi. Berapa orang yang datang mentasmih, memperdengarkan bacaan Fatihah? Sebab Fatihah itu rukun, syarat sah, wajib dibaca waktu salat. Saya terangkan pada subuh tadi. Kalau tuan-tuan baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak sah bacaan itu. Bukan ha, alham. Mengikut ustazah tu yang di akademi kita kata, nak membetulkan bacaan ha, ada setengahnya dekat 2 tahun setengah tak boleh sebut ha. Umur dah 67 tahun. Macam mana? Dod. Ada yang dah tua-tua tuan-tuan, waladdallin. Betul ke waladdo? Bukan dal. Dia apa? Dod. Waladdallin. Dod. Minta maaflah tuan-tuan, saya bukan mengajar tajwid ni, tidak. Tapi saya hanya menyebutkan macam mana nak berjumpa dengan Allah.
Macam mana nak mati dalam Islam, dalam iman? Kalau Fatihah pun tak lulus. Saya pernah bertemu dengan orang ikut program saya, tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak tahu gaji dia sebulan 67,000 gaji dia. 67,000. Buka Quran tak boleh baca. Engineer dia. Macam mana dia nak? Dia boleh sumbat ke Munkar Nakir. Dengan gaji dia nak sumbat. Dia nak buat corruption dengan Munkar Nakir. Dia nak bribe Munkar Nakir. Saudara, puan-puan, saya nak tanya puan-puan, jawab dalam hati je. Sejak puan-puan kahwin dengan suami, berapa orang suami yang sudah semak mendengarkan bacaan Fatihah puan-puan? Dan kalau puan-puan tak betul baca Fatihah, tuan-tuan, Munkar Nakir bukan cari imam. Munkar Nakir bukan cari Bilal kat sini. Munkar Nakir bukan cari cik Rizal. Tapi dia cari suami-suami dia. Suami dia bertanggungjawab. Bila tuan-tuan dia menerima, aku terima nikahnya si Anu bin si Anu dengan mas kahwin sebanyak ini tunai. Maka sudah terletaklah di pundak, di bahu suami itu segala-gala yang berkaitan dengan amalan-amalan agama isteri diletakkan kepada suami. Saudara, kena cek bacaan isteri. Kerana isteri membaca dalam sembahyang secara sir. Sir makna perlahan, tak didengar. Orang laki-laki membaca secara jahar. Jahar boleh didengar, lantang. Saudara-saudara, itu ilmu. Itu baru satu ilmu, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu nahwu. Saya tak mengatakan tuan-tuan kena tahu semua ilmu ini. Itu ustaz-ustaz. Tapi setidak-tidaknya untuk kita mati sebagai muslim, mati sebagai mukmin, paling tidaknya tuan-tuan kita tahu umum, secara umum ilmu-ilmu asas-asas ilmu-ilmu tersebut, terutamanya ilmu fardu ain ini. Ada rumah tak pernah beli buku. Ada suami yang tak pernah beli buku, buku agama tak pernah beli. Ada suami dah kahwin dengan isteri dia 37 tahun, tak pernah sekali pun beli buku agama, tak pernah sekali pun beli Al-Quran, tak pernah sekali pun beli buku-buku hadis. Macam mana, saudara? Yang kedua, itu ilmu. Yang kedua, amalan. Tuan-tuan sendiri tahu macam mana amalan suami kita, macam mana amalan agama isteri kita, macam mana amalan agama anak-anak laki-laki kita, macam mana amalan agama anak perempuan kita. Macam mana? Macam mana makannya, halalnya, haramnya, macam mana pergaulannya, macam mana auratnya, macam mana? Semua ada kira bicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya ada kira bicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, amal, saudara, barulah sampai kepada keimanan orang yang beriman. Seronoknya tuan-tuan, seronoknya tuan-tuan bersuami, suami yang beriman. Allah, suami yang beriman, tuan-tuan dan puan, mukanya suami yang beriman, orang yang beriman, melihat mereka mengingatkan tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, bila kita jumpa mereka, jumpa Cik Rizal, saudara Rizal, yang kita ingat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang beriman. Saudara, seronoknya memiliki isteri, memiliki suami yang masuk dalam tafsiran orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bila disebutkan nama Allah, ingat tak? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa jadi? Bila disebutkan Allahu akbar dalam konteks apapun di mana pun, gementar jiwa mereka, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kegementaran kita dengar subuh 10 minit sebelum pukul 6? Allahu akbar, Allahu akbar. Adakah rasa gementar? Adakah kita bingkas bangun pergi bilik air ambil wudu? Adakah kita kejutkan anak kita, ketuk dah azan, din dah azan, man dah azan, ita dah azan, minta maaf lewat ayat kejut, dah azan. Itulah ayah saya Haji Ali buat untuk kami. Itulah mak saya Hajah Aisyah buat untuk kami. Kalau ayah saya tak kejut kami 8 orang adik-beradik tuan-tuan, hari-hari mesti kejut pagi-pagi, pergi masjid, tak pernah kami sembahyang di rumah tuan-tuan. Ayah saya imam, ayah saya guru Quran, ayah saya guru agama, mak saya guru Quran. Goyang pintu tu, nama saya kat rumah Nasir. Nama rasmi saya Hasan di rumah Nasir. Sir, bangun. Bukan 10 minit sebelum pukul 6, 5.30 dikejutkan. Kalau ayah saya tak kejutkan saya, pastinya saya tidak bersyarah di hadapan tuan-tuan sekarang ini di sini. Pasti. Kalau ayah saya tak kejutkan saya belajar di Amerika 7 tahun tuan-tuan, 7 tahun. Hanyut saya, hanyut. Ini orang Amerika tuan-tuan. Abdullah Firdaus ini daripada New York, Brooklyn, New York ni kawan saya ni. Begitulah agama. Begitulah pentingnya agama. Minta maaf tuan-tuan, saya nak cakap tentang diri saya ni, saya minta maaf. Saya didik anak saya 8 orang. I have got 8 children. Betul-betul tengah bandaraya Kuala Lumpur. Namanya Taman Tun Dr. Ismail. TTDI, Taman Tun Dr. Ismail. Dekat dengan Wan Utama. Wan Utama tu antara shopping center yang terbesar di Asia. Ada satu tempat yang tak tidur siang malam, namanya The Curve. The Curve daripada rumah saya dalam 6 minit aja. Berapa banyak tuan-tuan kafe-kafe, berapa banyak night club di sekeliling rumah saya. Berapa banyak tempat-tempat minum. Ada tempat minum Jerman, ada tempat minum Switzerland, ada tempat minum England, ada tempat minum Paris, tempat minum brandy tuan-tuan, dekat rumah saya. Tapi pasal saya bagi agama pada anak saya bagi agama. Pasal ayah bagi agama kepada saya turunkan cara ayah bagi agama kepada anak. Minta maaf, saya minta, bila saya sentuh keluarga saya ni, saya minta maaf. Sehingga ini dengan izin Allah, anak yang pertama dah berumur 46 tahun, seorang lawyer perempuan, senior lawyer. Yang lain-lainnya alhamdulillah semua masuk universiti. Tapi belum ada lagi yang memeningkan kepala saya, belum ada lagi. Sebab agama bersemayam dalam jiwa masing-masing. Mereka belajar di luar negara. Setengah belajar di Amerika, setengah belajar di England. Tapi pasal agama, pasal kita pasakkan jiwa agama, pasal kita ikatkan dengan ikatan agama, mereka maju dalam dunia. Banker menjadi banker, yang menjadi arkitek menjadi arkitek, menjadi engineer menjadi engineer, menjadi lawyer menjadi lawyer. Tapi mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, saya cakap minta maaf. Itu keluarga saya minta maaf. Itu yang percubaan saya. Saya tak tahu yang akan datang macam mana. Pagi-pagi tuan-tuan, minta maaf, saya minta maaf ni, pagi-pagi rumah saya. Rumah saya ada 7 bilik tuan-tuan, 7 bilik rumah saya. 7 bilik di Taman Tun Dr. Ismail. Tuan-tuan pagi-pagi akan dengar bilik yang pertama bunyi Al-Quran, bacaan Quran. Bilik yang kedua bunyi bacaan Al-Quran. Bilik yang ketiga bunyi bacaan Al-Quran. Sampai bilik mama dan ayah dia, bilik yang ketujuh baca Al-Quran. Minta maaf saya minta maaf tuan, saya minta maaf. Bukan nak tunjuk apa-apa tak ada, tapi itulah rutin kita. Bila Al-Quran bermula tuan-tuan, sebelum matahari terbit, Allah terbitkan hidayah dalam hidup mereka.
Bila Al-Quran dibaca sebelum matahari terbit, Allah buka jiwa-jiwa yang mati, Allah hidupkan jiwa-jiwa yang mati. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Baca Al-Quran. Saudara-saudara, jadikan Al-Quran untuk keluarga kita ni. Al-Quran akan menyelesaikan masalah keluarga. Al-Quran akan memberi satu jiwa baru dalam keluarga. Al-Quran akan memberi satu impian baru dalam keluarga. Al-Quran akan memberikan satu susuk baru dalam kehidupan keluarga. Al-Quran akan memberikan suatu harapan yang besar dalam keluarga. Al-Quran akan menentukan jaminan tapak untuk memberi pada syurga Allah Subhanahu wa taala bila ahli keluarga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Al-Quran qarin, artinya sahabat yang terbaik, tidak berpisah dengan saudara sampai saudara pergi ke liang lahat, sampai bangun semula di padang mahsyar, Al-Quran bersama dengan kita. Saudara tak mau ke bacaan Quran macam Imam Husni baca? Tadi saya seronok, saya pergi dijamu di rumah Rizal tadi. Jamu Serawa namanya, durian. Tuan-tuan. Jumpa dengan abang sulung dia. Cerita anak-anak yang hafaz Quran. Anak dia hafaz Quran. Seronok tuan-tuan, seronok. Seronok dengar anak dia hafaz Quran. Seronok anak dia pergi di mana-mana pun tuan-tuan dan puan, pengajian-pengajian yang bersendikan kepada Al-Quran. Saudara, saya nak bagi tahu saudara, saudara tak terlewat. Tak ada orang, nobody is too late in getting yourself, putting the whole family on the right path. Tak ada satu orang pun yang terlewat untuk meletakkan keluarga kita di jalan yang benar. Tak ada. Tak boleh baca Quran, umur dah 67 tahun, tidak terlewat. Tidak terlewat. Tidak tasmi' Fatihah, dah umur 67 tahun, tak gunakan Imam Husni, tak datang jumpa dia, belum terlewat. Bila terlewat? Bila nyawa sampai gargarah. Bila nyawa sampai gargarah, artinya saudara sudah terlewat. Sebelum nyawa sampai gargarah, sampai halqum, puan-puan, tuan-tuan, belum terlewat. Carilah Quran. Jumpa Ustaz Husni. Ada 2 imam lagi. Jumpalah Bilal kita. Saya yakin di sini ramai anak-anak yang tahfiz, yang hafaz Al-Quran. Jumpa mereka, bawa ke rumah, goreng cempedak, goreng pisang, jamu mereka, cerita Quran dengan anak-anak mereka. Ni anak-anak tahfiz. Daripada tahfiz mana Syekh? Ni. Tipu daya. Macam mana? Ibnu Talib. Pulai ni. Oh. Maha tahfiz Pulai ni, masya-Allah tuan-tuan. Tengok muka dia bersih tuan-tuan ni. Budak-budak tahfiz ni muka dia bercahaya-cahaya. Bercahaya-cahaya tuan-tuan. Hanya mereka yang muka bercahaya nampak melihat budak-budak ini muka mereka bercahaya. Quran. Pagi-pagi pukul 4 dah bangun pegang Quran. Tahajud mereka dengan Al-Quran. Habis tuan-tuan dan puan makan dengan Al-Quran. Berkawan dengan Al-Quran. Kemudian saudara, saya ingin menyebutkan ya, sebagai beberapa langkah ya, yang perlu diambil untuk keluar daripada masalah yang saya sebutkan tadi. Saya nak sebutkan ada 5 langkah, pendek-pendek saja. Pertama, mulai malam ini keluarga kita kena ada matlamat.
Mulai malam ini tuan-tuan dan puan, keluarga tuan-tuan semuanya kena ada matlamat. Matlamat. Apa matlamat keluarga kita? Bagi tahu anak-anak, bagi tahu isteri, bagi tahu suami, bagi tahu semua sekali. Apa matlamatnya? Matlamatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Matlamatnya menyembah Allah. Matlamat keluarga kita malam ini, tuan-tuan, malam ini kita kena letakkan matlamat. Bagi tahu anak, bagi tahu isteri, bagi tahu suami, bagi tahu adik, bagi tahu anak teruna, bagi tahu anak dara. Apa dia matlamat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Matlamatnya menyembah Allah. Ada duit untuk sembah Allah. Tuan-tuan, ada dividen untuk sembah Allah, ada keuntungan untuk sembah Allah, ada kereta untuk sembah Allah. Ada Land Cruiser untuk sembah Allah, ada 4x4 untuk sembah Allah, ada pangkat untuk sembah Allah. Saudara, penting ni tuan-tuan. Saya dulu ahli parlimen, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak tahu. Saya ahli parlimen Parit Bunta, Negeri Perak. Saya adun di Sungai Burong, Tanjung Karang, dan adun Gombak Setia. Saya exco Kerajaan Negeri Selangor. Saya exco jaga agama. Semua masjid, semua surau, semua madrasah, semua guru kapal, semua guru agama, semuanya saya jaga. Dan saya jaga infrastruktur. Saya jaga infrastruktur. Seluruh projek-projek, ada 764 kontraktor kelas A sampai kelas F, saya jaga, tuan-tuan, saya jaga. Saudara-saudara, sebab itu tuan-tuan, saya harap sangat ni, supaya tuan-tuan dan puan, insya-Allah mulai daripada malam ini ada matlamat. Matlamatnya seluruh ahli keluarga, suami, isteri dan anak-anak sembah Allah. Subuh sembah Allah, zuhur sembah Allah, asar sembah Allah, maghrib sembah Allah, isyak sembah Allah. Dengan mak sembah Allah, dengan sahabat-sahabat sembah Allah, di padang bola sembah Allah, pergi shopping sembah Allah. Sembah Allah di mana-mana, tuan-tuan dan puan. Nombor dua, setelah kita meletakkan matlamat, ada matlamat tu, tuan-tuan kena bagi tahu. Nombor dua, make the matlamat known to everyone in the family. Make the matlamat known. Jadikan matlamat itu, tuan-tuan, zikir harian kepada ahli keluarga. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ita wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Isteriku wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Itu dia. Ingatkan. Kita mudah lupa, tuan-tuan. Kita mudah lupa. Ingatkan. Dalam berbagai bentuk. 3, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena ada roadmap. Tuan-tuan kena ada roadmap macam mana nak mencapai matlamat itu sebelum kita dimatikan. Tuan-tuan kena ada rancangan, tuan-tuan. Rancangannya 5 tahun yang pertama apa nak buat, 5 tahun yang kedua apa nak buat, 5 tahun yang ketiga apa nak buat. Apa ilmunya, macam mana anak kita nak didik, siapa nak didik anak kita, ustaz mana kita nak pakai, tahfiz mana kita nak bawa anak kita, guru mana yang kita nak bawa pergi, apa yang kita nak bagi kepada anak-anak kita, apa hadiah hari jadi anak-anak kita, seluruhnya mesti ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada kaitan. Pakaian yang nak beli ada kaitan dengan agama. Pakaian anak-anak kita tengok, laki-laki ada, perempuan kena ada aurat. Laki-laki tak boleh pakai seluar pendek, tak boleh pakai seluar pendek. Saya pastikan, tuan-tuan, saya pergi mana-mana dekat sini pun ada laki-laki pakai seluar pendek, tuan-tuan. Tak boleh. Aurat bukan cerita perempuan saja, laki-laki ada aurat. Jadi matlamat kena jelas, saya katakan tadi, dibagi tahu kepada ahli keluarga, kemudian tu ada dia punya plan dan roadmap macam mana nak mencapai matlamat itu. Yang keempat, tuan-tuan,
Yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, saya harap 3 perkara ini kena beres. Yang keempat, ada pecahan 1, 2, 3. Rumah kita, amalan Islam kena beres, sembahyangnya kena beres, taat kepada Allah kena beres, isteri taat kepada suami kena beres, suami menyelesaikan tanggungjawab kepada anak dan isteri kena beres. Kena beres tuan-tuan. Belanja harian kena beres, belanja sekolah kena beres, dapat duit tuan-tuan setiap bulan kena beres, gaji kena beres. Pastikan tak ada 1 sen daripada gaji itu tuan-tuan yang haram. Jangan ada yang haram. Jangan buat tuntutan ya. Sepatutnya tuntutan kita 800, jadikan 1.200. Jangan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Jangan rasuah. Pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya berjumpa dengan teman, cerita-cerita tuan-tuan. Sampai dia kata kepada saya, tidak ada benda di Malaysia ni yang tak ada rasuah. Tak ada benda. Semua rasuah. Cerita minyak rasuah, cerita ayam rasuah, cerita kontrak lagilah rasuah, cerita supply rasuah, cerita buat jalan raya rasuah. Saudara, jangan sama sekali benda yang haram masuk dalam mulut anak kita. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau ada benda yang haram masuk dalam mulut anak kita, dan benda yang haram itu menjadikan darah daging, yang layak kepada darah daging anak itu ialah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah, tuan-tuan dan puan, ya Allah. Yang kelima tuan-tuan dan puan ya, masjid ni, saya nak terangkan lagi, masjid ni apa pun ada pertalian terus rumah dengan masjid. Ada 3 pertalian: rumah, masjid, jihad. Rumah, masjid, jihad. Rumah, bereskan amalan agama di rumah, bereskan amalan agama di peringkat suami, bereskan amalan agama di peringkat isteri, bereskan amalan agama di peringkat anak lelaki, di peringkat anak perempuan. Bereskan semuanya kena bereskan. Ada checklist, ada checklist harian membereskan hal-hal agama, amalan agama, ibadat-ibadat yang mesti ditunaikan oleh anak, isteri, suami, anak, adik, abang. Yang kedua, rumah, masjid. Bereskan urusan kita dengan masjid. Apa urusan kita dengan masjid? Datangi masjid, raikan masjid, makmurkan masjid, bantu apa yang masjid hendak, buat apa yang masjid minta. Bersama-sama kita mengangkat martabat masjid, bersama-sama kita menjaga kebersihan masjid, bersama-sama kita tuan-tuan melihat masjid ini terus menerus semakin makmur, semakin makmur, semakin makmur, semakin makmur, semakin makmur. Sebab itu tuan-tuan tuan-tuan punya tugas, tuan-tuan datang ke masjid, kemudian panggil teman yang lain datang ke masjid. Teman datang ke masjid, panggil teman yang lain datang ke masjid. Teman yang lain datang ke masjid, panggil teman-teman yang lain datang ke masjid. Ini tugas yang akan ditanyakan oleh Allah. Ini tugas asasi. Tugas kita sebagai Muslim untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas ini tidak hanya dipikul seorang oleh Rizal, oleh jawatan kuasanya. Seluruh dekat sini kena pikul tanggungjawab memakmurkan rumah Allah. Dan turut-turut akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat untuk memakmurkan rumah yang namanya Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Pulai ini. Yang ketiga, rumah beres, masjid, hubungan dengan masjid beres. Yang ketiga, jihad. Berjihadlah tuan-tuan.
Tuan-tuan akan dengar nanti cerita mengenai korban. Korban ini jihad. Jihad. Apa dia jihad? Jihad ialah mengangkat martabat agama. Minta anak kita, kecil-kecil anak kita, sumbang untuk masjid. Satu hari 10 sen, 10 sen. Itu sebagian daripada jihad-jihad kecil. Ajar anak kita. Apalagi anak muda kita, tuan-tuan. Ajar anak muda kita. Ajar anak muda kita apa, tuan-tuan? Vacuumkan masjid ini. Cucikan bilik airnya. Walaupun sudah ada pencucian cuci. Ajar anak kita. Tolak vacuum cleaner kat sini ni. Jihad. Kita nak mempertahankan. Apa kalau tidak, apa sumbangan kita, tuan-tuan? Masjid tak datang, masjid tak duduk, masjid tak dimamurkan. Tak ada sumbangan langsung. Tak boleh. Apa lagi jihad? Jihad yang besar, tuan-tuan dan puan, ialah jihad kita mengagungkan agama. Apa dia? Mendakwahkan agama Allah. Dakwahkan agama Allah. Dakwahkan agama Allah. Kalau ada teman-teman datang kat sini, tuan-tuan, 3 hari ke 10 hari ke, raikan mereka, tuan-tuan. Raikan mereka. Mereka adalah tetamu Allah. Mereka adalah duyufullah. Mereka adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada fikir 2, jangan ada fikir 3. Saya baru-baru ni 2 bulan yang lalu, tuan-tuan, keluar 4 bulan. 4 bulan, tuan-tuan. Keluar di Putrajaya 4 bulan. Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tinggalkan rumah. 4 bulan tinggalkan isteri. 4 bulan tinggalkan di tempat kerja. Semata-mata nak islah diri supaya saya lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada gangguan selama 4 bulan itu. Inilah yang kita kena buat. Raikanlah teman-teman yang datang, tuan-tuan. Raikan. Yang boleh bawa jemput-jemput, bawa jemput-jemput. Dia bukan nak makan, tak andak. Tuan-tuan bagi duit, dia tak andak. Tuan-tuan bagi nasi, dia tak andak. Tuan-tuan tak andak. Asasnya tak nak. Tapi kalau tidak membazir, mereka ambil juga biasanya, tuan-tuan dan puan. Mereka datang nak mendakwahkan agama Allah. Tak ada apa. Tak ada nak minta buah mangga, tuan-tuan. Tak ada nak minta buah rambutan, tuan-tuan. Tak ada. Raikanlah. Mereka adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, saya ingin sebutkan, insya-Allah, dalam hubungan kita memperbaiki hubungan ini, ada satu area, tuan-tuan, namanya ialah akhlak ataupun adab kita dalam keluarga kita. Sayangi mak dan ayah. Saya nak baca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Puan-puan, saya nak bagi tahu anak puan-puan ni, melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Pandanglah wajah ibu lama-lama, pandanglah wajah ayah lama-lama. An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Bila ibu panggil, cepat-cepat raikan panggilan itu. Bila ayah suruh, cepat-cepat tunaikan suruhan itu. Tak ada bangkangan. Tak ada nak masa-masa muka. Tak ada nak berdecit-decit. Kalau mak tak suka, jangan buat. Apalagi kalau mak tak suka tu bertepatan dengan Allah tak suka, jangan buat. Apa yang ditegah oleh mak itu mesti ada sebabnya. Ikut. Apa yang ditegah oleh ayah itu atas sebab, ada sebab tertentu, terutama ada sebab ada kaitan dengan agama. Ikut. Sami'na wa ata'na. Wahai anak-anakku, hormati mak, hormati ayah. Cium mak, cium ayah. Selalu cium mak, cium ayah. Dakap mak, dakap ayah. Selalu memandang muka mak dengan muka ayah dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Rapati mak, rapati ayah. Cium mereka. Saya tengok tuan-tuan dan puan, saya tak tahulah di Melaka ni, bila jenazah dia disempurnakan,
Tuan-tuan biasanya dibuka sikit mukanya. Mari anak beranak, saudara, mari tengok. Tengoklah, nangis-nangislah, cium-ciumlah. Saudara cium macam mana pun, dia tak tahu apa yang dia cium, tuan-tuan. Dia dah mati dah. Nak cium masa dia boleh bernafas. Nak cium masa matanya boleh dibuka. Nak cium masa telinganya boleh mendengar. Nak cium tangannya masih boleh didakap. Tu. Nak apa cium orang dah mati? Saudara, mak dan ayah. Satu hari, tuan-tuan, saya nak mengakhirkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ini mimbar. Zaman Nabi, mimbar tu ada 3 anak tangga. Bila Nabi sampai kepada anak tangga yang pertama, tiba-tiba sahabat mendengar Nabi menyebut perkataan amin. Bila Nabi meletakkan kakinya ke tangga yang kedua, sekali lagi sahabat mendengar Nabi menyebut amin. Bila Nabi meletakkan kakinya ke tangga yang ketiga, yang terakhir, sekali lagi sahabat mendengar Nabi menyebut amin. Habis saja Nabi turun daripada mimbar, sahabat-sahabat menyerbu Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat ni tak boleh tengok sikit kelainan kepada Nabi Muhammad. They become more curious. Nak tahu apa sebabnya. Nabi sebut 3 kali amin. Bila ditanyakan kepada Nabi, apa yang dah berlaku ya Nabi Allah? Nabi jawab, bila aku meletakkan kaki aku ke tangga yang pertama, Jibril datang bertemu dengan aku. Aku nampak, engkau tak nampak semua Jibril ini. Apa Jibril bagi tahu aku? Celakalah umatmu wahai Muhammad, dalam mana mendapati datangnya bulan Ramadan, bulan pengampunan. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bulan pengampunan. Dia sebut dalam hadis, disebut awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqum minan nar. Ramadan ini awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, dan di hujungnya, tuan-tuan, di hujungnya dibebaskan kita daripada api neraka. Itu dia. Kata Nabi, Jibril bagi tahu aku, celaka umatmu wahai Muhammad, dalam mana datangnya bulan Ramadan, bulan pengampunan, tetapi dosa-dosa mereka tidak diampun oleh Allah dalam bulan Ramadan tersebut, sebab mereka tidak memohon ampun dan tak tahu nak memohon ampun. Apa jawab Rasulullah? Amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Bila Nabi letak kakinya ke tangga yang kedua, saudara, apa kata Nabi? Bila aku melangkahkan kaki aku ke tangga yang kedua, Jibril bagi tahu aku, celakalah umatmu wahai Muhammad, dalam mana mendapati kedua ibu bapa mereka masa hidup. Dalam mana mendapati kedua ibu bapa mereka masa hidup, mereka gagal memberikan khidmat yang terbaik kepada kedua ibu bapa, menyebabkan surga tertutup bagi mereka. Apa kata Nabi? Amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Ya Allah, tuan-tuan, sekarang ni pintu syurga ni, saya pintu syurga dah tak ada dah, mak dah mati dah, tak ada. Ni yang hidup ni, mak pintu syurga, ayah pintu syurga. Ya Allah, tuan-tuan, jangan derhaka kepada ibu dan ayah. Jangan. Mak pintu syurga, ayah pintu syurga. Celakalah umat Muhammad dalam mana mendapati mak dan ayah masa hidup, mereka gagal mengkhidmati ibu dan ayah mereka, mereka dinafikan dari masuk ke syurga. Amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Yang ketiga, Jibril memberitahu aku, celakalah umatmu wahai Muhammad, dalam mana mendapati nama engkau disebut, tapi mereka gagal mengucapkan selawat ke atas engkau, maka mereka dinafikan daripada syurga. Benar wahai Jibril. Amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Saudara, sebut aja Nabi terus meloncat
sallallahu alaihi wasallam. Sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang saya muliakan sekalian, kesimpulannya tuan-tuan dan puan, saya harap sikit yang saya sentuh pada malam ini, marilah kita mulakan satu lembaran baru dalam keluarga kita. Tak boleh tuan-tuan, setakat keluarga yang ada sekarang ni, keluarga yang Al-Quran tak ada baca, sembahyang sekali tidak, keluar rumah tak bagi tahu mak, tak bagi tahu ayah, keluar rumah tak bagi tahu suami. Tuan masak seada-adanya, benda-benda yang haram masuk di rumah, duit yang haram masuk di rumah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masjid tak pergi, surau tak pergi, majlis ilmu tak duduk. Tak boleh. Marilah kita ubah. Anak-anak yang ada ini, mereka penjambatan kita pada hari muka yang akan datang. Didiklah anak-anak ini tuan-tuan. Didiklah anak-anak ini. Tuan-tuan, kalau boleh anak-anak tahfiz ini, tuan-tuan tahu ya, setiap orang anak yang hafaz Al-Quran, dia boleh memberi syafaat membebaskan 10 orang daripada keluarganya daripada api neraka. Satu orang yang hafaz Quran ni, anak kita, diberikan satu tanggungjawab tugas syafaat untuk menyelamatkan 10 ahli keluarga yang sudah tercatat menjadi ahli neraka. 10 itu kerana syafaat anak ini dijadikan ahli syurga, tuan-tuan dan puan. Jadi saya haraplah tuan-tuan, insya-Allah ya, kita doakan anak-anak kita tahfiz ni. Mudah-mudahan Allah, bukan anak kita pun tak apa, bantu mereka. Anak kita dah tak ada ruang nak jadi tahfiz, bantu ni. Pergi sekolah mereka. Jauh tak sekolah mereka? Kat mana sekolah mereka? Jauh daripada sini? Berapa minit? 5 minit. Saya yakin ada di antara saudara tak tahu pun mak tahfiz ini. Saudara yang dengan, tuan-tuan yang jiran dengan mereka, tuan-tuan tak pernah pergi sekolah mereka. Tuan-tuan tak pernah tengok apa mereka makan. Tuan-tuan tak pernah tengok mereka berada dalam kelas. Tuan-tuan tak kenal guru-guru mereka. Tuan-tuan tak kenal dia punya guru besar mudir mereka. Macam mana tuan-tuan? Ini anak syurga ni tuan-tuan, anak syurga. Ni anak syurga. Sebab itu insya-Allah tuan-tuan ya, kesihanilah. Mungkin ada yang anak yatim dekat sini. Mungkin ada anak yang fakir miskin dekat sini. Tuan-tuan, bagilah kita keselesaan yang kita ada, kita agih-agihkan, kita tumpahkan kepada anak-anak ini. Okey, habis. Besok pagi jam 3.30 dengan bantuan imam, ada 5 imam besok, kita akan zikirnya. Tuan-tuan ikut zikirnya, antara zikirnya kuat-kuat tuan-tuan ikut. Tuan perempuan sekali, tuan-tuan sekali, ikut zikir ni. Besok pagi 3.30 kita nak laungkan zikir ini dikala manusia sedang tidur nyenyak di pagi besok. Tuan-tuan dan puan, Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di kota Madinah, tuan-tuan, sampai di kota Madinah, Nabi berada di atas untanya. Nabi tidak letakkan kakinya di bumi. Madinah yang suci masih di atas unta. Baru sampai di pinggir Madinah, di depan Nabi orang-orang Ansar dan Muhajirin. Nabi memandang orang Ansar Muhajirin, Nabi kata, ayuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Apa Nabi kata? Nabi buka mulut pertama kali, buka mulut di pinggir kota Madinah masa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi bagi 4 pesan kepada orang Ansar, orang Muhajirin yang menunggu orang Ansar yang menuju kedatangan Nabi Muhammad. Absus salam, sebarkan salam. Nantilah tuan-tuan, bila-bila saya datang kemari kita ulas panjang detail mengenai harian apa nak buat dengan mak, apa nak buat dengan ayah. Tapi malam ni tak sempat kita nak cerita benda tu. Bagi salam kepada mak, bagi salam kepada ayah, cium tangan mak, cium tangan ayah. Itu saya tak cerita pada malam ni.
Nabi kata sebarkan salam. Yang kedua, wat'imu ta'am, beri makan kepada orang miskin, beri makan kepada anak-anak yatim, beri makan kepada anak-anak tafiz. Wasilul arham. Yang ketiga, sebarkan silaturahim. Jangan kamu kutuk-kutuk anak-anak kamu, kutuk isteri kamu, kutuk suami kamu. Jangan kamu kutuk bapa mentua kamu, mak mentua kamu. Jangan. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu mengerjakan sembahyang malam, qiyamul lail, dalam keadaan manusia sedang tidur nyenyak. Hujungnya Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, dengan mengerjakan amalan-amalan ini termasuk qiyamul lail yang kita nak buat besok pagi 3:30, masuklah kamu dalam syurga dengan penuh keselamatan. Masuklah kamu dalam syurga dengan penuh keselamatan. Jadi tuan-tuan dan puan, besok pagi yang pertama semain tasbih. Kita nak buat semain tasbih. Besok saya nak terangkan macam mana semain tasbih. Cara saya, dia banyak cara, tapi cara saya macam saya tak terangkan besok pukul 3:30 pagi. Yang kedua, kita buat semayang taubat. Semayang tasbih, semayang taubat, lepas tu semayang witir. Tengoklah, 3 rakaat pun boleh, 1 rakaat pun boleh. Tapi antaranya selang-selinya, sebelum saya bermunajat, saya akan bermunajat 15 ke 20 minit. 15 ke 20 minit saya akan bermunajat, mengadu kepada Allah. Tonton dengarkan, insya-Allah tonton. Dengarkan satu persatu munajat yang akan disampaikan untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan isteri, kebaikan suami, kebaikan anak, kebaikan seluruh anggota masyarakat, kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita zikir. Tuan-tuan, mari kita zikir. Kita akhirkan sikit aja zikir. Ikut aja tuan-tuan dan puan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bayangkan tuan-tuan, pukul 3.45 pagi. Bayangkan bagaimana malaikat meraihkan kita. Bagaimana terbukanya arasy Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana sibuknya malaikat mencatatkan kata-kata yang kita sebutkan itu. Bagaimana pengampunan Allah berderai-derai dijatuhkannya. Hingga dosa kita sebanyak buih di lautan diampunkan oleh Allah. Besok pagi insya-Allah datanglah bawa anak yang dah besar, anak yang sudah akil baligh, anak dara, anak teruna, suami isteri. Datanglah insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya. Akhirnya terima kasih kepada saudara Rizal, terima kasih kepada jawatan kuasanya, terima kasih kepada Tuan Imam, terima kasih kepada Tuan Bilal, terima kasih kepada seluruhnya kehadiran yang sangat baik pada malam ini. Tuan-tuan kalau tengok ni, tuan-tuan, di atas ada orang, di bawah ada orang, di luar ada orang, di belakang sana ada orang. Ini satu kehadiran yang saya rasa sejak saya keluar selepas ini, tuan-tuan, selepas COVID-19 ini, barangkali this is the best ever in terms of attendance. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya nak mengucapkan terima kasih. Allah sangat gembira dan Allah sangat redha dengan apa yang terkadang yang tunjukkan dengan kehadiran tuan-tuan dalam majlis ini, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.